Okay, salam sejahtera. Hari ini saya akan sambung dalam bab 2, faktor dan gandaan. Okay, untuk bahagian gandaan sepunya terkecil, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan gandaan sepunya terkecil. Sila rujuk buku teks muka surat 41. Okay, soalan ni sila salin Okay, soalan ni sila salin dalam buku latihan. Salin dalam buku latihan. Okay, minuman kopi yang dijual adalah 6 tin sekotak. Okay, so dia ada satu kotak. Okey, kalau saya lukis agak-agak ada 6 tin minuman. Okey, ini adalah kopi. Nah, satu kotak ada 6 tin. Okey, lagi satu dia kata teh. Dia ada lagi satu kotak teh. Okey, teh adalah yang ni. Dia ada 9 kotak teh. So 9, kopi ada 6. Tapi dia jual satu kotak. Okey, satu kotak. Ada 6, sini ada satu kotak, ada 9. So dia nak tanya berapakah bilangan kotak yang paling kurang bagi setiap jenis tin minuman yang perlu dibeli oleh Ainun supaya dia adalah sama. Okey, bilangan dia mesti sama. So kita guna konsep gandaan sebenarnya terkecil. So kita ada 6 kopi 9 teh. Okey, bahagi. Okay, bahagi ni sila bahagilah daripada nombor yang paling kecil. Jangan tamak nak bahagi nombor yang besar. So 6 bahagi 2 kita dapat 3. 9 bahagi 2 tak dapat, betul. Tak dapat, salin balik 9. Okay, lepas tu kita bahagi 3. Ni sifar 3 kan. Okay, bahagi 3. 3 bahagi 3 kita dapat 1. 9 bahagi 3 kita dapat 3. Okay, 1 dah settle, kita bahagi 3. 9 bahagi 3, 3 bahagi 3 kita dapat 1. Maka dia punya gandaan sepunya terkecil adalah 2 darab 3 darab 3 sama dengan 18. Okay, 18 di sini merujukkan dia punya bilangan. Okay, bilangan tin minuman. So kalau kita nak cari kopi, kena berapa kotak kena beli, kita akan tulis kopi adalah 18 bahagi dengan 6 sama dengan 3. Dia kena beli 3 kotak. Okay, untuk teh pula, dia ada 18 tin. Okay, bahagi 9, so dia adalah 2 kotak. So, Ainun kena beli 3 kotak kopi, 3 kotak minuman kopi, okay, dan 2 kotak minuman teh. Minuman teh. Okay, kalau kita semak semula, kopi 3 darab 6 sama dengan 18. Yang ni teh 2 darab 9 sama dengan 18. Maka kalau kita beli 3 kotak kopi, 2 kotak teh, kita akan dapat 18 tin kopi, 18 tin teh. So untuk soalan macam ni, kita gunakan konsep gandaan sebenarnya terkecil. Kita bahagi, ingat bahagi mesti bagi nombor kecil, jangan terus bagi 6. Nanti dia akan jadi salah. Jawapan kita akan jadi salah. Okay. Ini adalah contoh menerangkan daripada buku teks. Tapi dia menggunakan kaedah menyenaraikan gandaan. Macam hari itu saya cakap, kita boleh senaraikan, pilihlah yang terkecil, yang sama. Okay, atau kita terus buat pembahagian ulangan macam tadi atas tu, kita bahagi. Saya rasa yang bahagi ni lebih cepat, so saya buat yang bahagi ni. Lepas tu kita dapat jawapan, sama 3-2. 3 kotak kopi, 2 kotak tin. Okay, seterusnya dalam buku teks muka surat 42. Okay, yang ini semua buat dalam latihan. Okey, sama buku latihan yang sama, saya tak ubah lagi buku. Okey, satu lampu neon. Okey, dia punya lampu ini okey. Ya, okey, dia mengelip, dia menyala 9 saat. Satu lagi lampu, dia mengelip 12 saat. Okey. So, pada saat yang keberapa ini akan berkelip sama. Dia macam lampunya raya kan. Ini yang ini nyala lain masa, tapi bagaimana pada masa bila dia akan sama. So kita akan guna konsep gandaan sebenarnya terkecil. Sama juga kita bahagi kepada nombor yang paling kecil. 9 tak boleh bagi 2, kita salin balik 9. 12 bahagi 2 adalah 6. Okey, lepas tu kita bahagi 2 lagi. 9 kekal lagi, tak boleh bagi 2, kekal lagi. Lepas tu 6 bahagi 2 adalah 3. Lepas tu kita bahagi sifar 3. Ini 9 bahagi 3 dah boleh bahagi, sama dengan 3. 3 bahagi ni 1. So bahagi 3 lagi dapat 1. Maka dia punya gandaan sepunya terkecil adalah
2 darab 2 darab 3 darab 3. So tekan kalkulator, 4 darab 9 adalah 36. Maka pada 36 saat, dia dua-dua lampu ni akan kelip serentak. Okay, ni 9 saat, ni 12 saat. So pada saat yang ke-36, dua lampu tu akan mengelip pada masa yang sama. Okay, soalan 2. Okay, Wijaya hendak menyediakan cenderamata daripada rantai. Okay, rantai kunci dijual 10 utas sepaket. Maksudnya satu paket. Okay, dia punya rantai ada 10. Okay, satu paket. Satu lagi, dia nak apa? Magnet. Okay, magnet katakan macam ni magnet peti sejuk. Dalam satu pack tu ada 6 keping. Okay, satu paket tu ada 6 keping. So, bagaimana kita nak buat? Masih sama, 6 dengan 10. Bahagi 2 dahulu. So, 6 bahagi 2, kita dapat 3. Saya guna warna lain. So, 6 bahagi 2, kita dapat 3. 10 bahagi 2, kita dapat 5. Okay, lepas tu kita bahagi nombor yang ini pula 3. So 3 bahagi 3 kita dapat 1. Okay, 3 bahagi 3 dapat 1. Tapi 5 tak boleh bahagi 3. 5 tak boleh bahagi 3. Kita kekalkan 5. Last sekali kita bahagi 5. So dapat 1. Maka dia punya kandaan sepunya terkecil ialah 2 darab 3 darab 5 adalah 30. So 30 sini merujukan kepada apa? Bilangan, bukan paket. So kita nak, kalau nak tulis apa, rantai kunci, kita kena buat lagi. Rantai kunci sama dengan 30 bahagi 10 kan, sama dengan berapa? 2. So dia kena beli 2 paket. Lepas tu magnet peti sejuk. Magnet peti sejuk sama dengan bilangan dia 30 bahagi 6 keping, so 5 paket. Maksudnya dia kena beli 2 paket rantai kunci. Okay, dan 3 paket magnet peti sejuk. Nanti kita semak. Okay, 2 darab 10 sama dengan 20. Yang ini pula 5 darab 6 sama dengan 30. Alah. Ya, apalah hari ni. Aduh. 3 Dah penat. 30. Okay. So next, tengok mahir diri dalam buku teks juga muka surat 42. Okay, kita nak cari nombor yang terkecil yang boleh dibahagi tepat. Okay, maksudnya nombor tu lebih besar daripada ni, maka kita masih guna konsep kandaan sepunya terkecil. So kita ada 8, kita ada 20. So kita cuba bahagi nombor yang kecil, bagi 2 dulu. 8 bahagi 2 dapat 4. 20 bahagi 2 dapat 10. Okey, bahagi lagi nombor yang kita boleh guna 2. Okey, 4 bahagi 2 dapat 2. 10 bahagi 2 dapat 5. Okey, bahagi lagi. Okey, 2. 2 bahagi 2, 1. 5 tak boleh bahagi, salin balik 5. Okey, last sekali bahagi 5. 5 bahagi 5 dapat 1. Maka kandaan sepunya terkecil dia adalah 2 darab 2 darab 2 darab 5 sama dengan 40. Okey, itulah jawapan dia. Okey, soalan 2. Kandaan sepunya terkecil bagi suatu nombor n dan 6 ialah 72. Cari nilai n. Maksud di sini adalah, kalau kita bermula dengan 6, kita senaraikan dia pada 72. Okey, kalau kita dengan nombor lain, ada 72 juga. Okey, nampak? Seolah-olah yang dia punya yang sama dia yang terkecil terkecil. Kalau 6 dengan 12 paling kecil adalah 12. Okey, 6 dengan 12 paling kecil 12. Tapi kalau 6 dengan 24 adalah 24. Tapi sekarang soalan tu minta 72. So maka daripada konsep ini kita boleh kata 6 dengan 72. Okay. Kalau sifir 72, ini 72 kan? Lagi apa? 148. Maka nilai yang paling kecil yang dia boleh sama adalah 72 jika 6 dengan 72. Okey, saya ulang Kalau 6 dengan 12 paling kecil dia adalah 12. 6 dengan 24 paling kecil dia 24. Maka kalau soalan dia nak sama dengan 72, maka 6 dengan 72. So paling kecil dia adalah 72. Yang sifir 6 pun ada. Maka jawapan dia adalah 72.
Kita guna konsep, kita cuba bandingkan. 6 dengan 12, paling kecil yang sama adalah 12. 6 dengan 24, paling kecil adalah 24. Maka kalau kita nak sama dengan 72, kita terus sama dengan 72. Maka jawapan dia adalah 72. Okay, soalan 3. Okay, masih sama. Dia mendaki bukit 12 hari, berenang 8 hari. So, kita buat sama 12, 8. Kita bahagi apa? Paling kecil 2. 12 bahagi 2 kita dapat 6. 8 bahagi 2 dapat 4. Bahagi lagi. Bahagi apa? Paling kecil 2. So 6 bahagi 2 kita dapat 3. 4 bahagi 2 dapat 2. Okay. Bahagi 3. 3 bahagi 3 1. 2 bahagi 2. Bahagi 3 tak boleh. Salin balik 2. So bahagi 2 last. 2 bahagi 2 1. So dia punya kandaan sepunya terkecil ialah 2 darab 2 darab 3 darab 2 sama dengan 24. So, jawapan dia adalah 24 hari. Okey. Okay, yang keempat. Nurul, Huiling, Gopal masing-masing diberi 3 utas rebin yang sama panjang. Okay, mereka masing-masing memotong rebin itu kepada keratan yang sama panjang. Panjang setiap keratan rebin yang dipotong oleh Nurul, Huiling, Gopal masing-masing ialah, okay, kita ada nilai 15, 25, 30. Okay, Nurul, Huiling, Gopal. Okay, semua rebin didapati habis dipotong dan tiada yang tertinggal. So, berapakah panjang rebin terpendek yang diberi kepada mereka? So, apa yang kita boleh buat? Sama aja, kita sediakan kandaan sepunya terkecil. Okay, guna konsep kandaan sepunya terkecil. Ini maksudnya dia ada 3 orang, ada rebin yang sama panjang, tapi mereka semua potong lain-lain. Ini potong panjang 15 cm. Okay, 15 cm, 15 cm, 15 cm dia potong. Yang ini pula dia potong 20 cm, 25, 25. Yang ini pula dia potong 30, 30, 30. Okay. Tapi tiga-tiga ni dia gunting sampai habis. Boleh habis muat dia punya rebin. So dia tanya sebenarnya panjang rebinnya berapa panjang? Mesti sama panjang. Lepas tu dia gunting 15, gunting 20, gunting 30, habis gunting juga. So masih sama kita guna konsep kandaan sepunya terkecil. So kita guna bahagi. Pembahagian ulangan. Okay, so kita bahagi dengan sifar. Okay, mana? Okay, katakan saya nak bahagi dengan 2. Boleh tak saya bagi dengan 2? Okay, kita cuba 15 bagi 2. Kalau tak boleh, tinggal. So kita salin balik. So ini 15. 20 bahagi 2 adalah 20 ke 25? 25 ayah. 25 pun tak boleh bagi 2. So tinggal 25. 30 bahagi 2 adalah 15. Okey, lepas tu ketiga-tiga ganjil. So tak boleh bagi 2. Saya bagi apa? Sifar 5 sebab ketiga-tiga dah 5. 15, 25, 15. Okey, 15 bahagi 15 kita dapat 3. 3. 25 bagi 5 dapat 5. 15 bagi ni dapat 3. Okey, seterusnya saya bahagi 3. 3 bahagi 3 dapat 1. 5 bahagi 3 tak dapat. Salin balik. 3 bahagi 3 1. So last sekali tinggal 5 saja. So kita bahagi 5 dapatlah 1 juga. So akhir sekali GSTK dia adalah 2 darab 5 darab 3 darab 5 sama dengan, tekan kalkulator, kita akan dapat 2 darab 5 darab 3 darab 5 sama dengan 150. Okey, 150. Maka jawapan dia adalah, panjang dia adalah 150 cm. Setiap orang dapat ribbon yang 150 cm panjang. Lepas tu dia gunting 15 cm setiap tu. Lepas tu dia gunting 25 cm dengan ni. Tetap juga akan habis. Okey, itu adalah jawapan untuk latihan hari ini. Jika ada masalah atau soalan, boleh terus tanya saya atau private message kepada saya. Cuba lengkapkan latihan untuk hari ini. Sekian, terima kasih untuk hari ini.